Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 14 April 2023 bersama saya Nadine Nordin. Penyebaran maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Ikuti kenyataan media Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai Johor berkenaan maklumat pertama penemuan satu rangka manusia di dalam beg bagasi di dalam kios perhentian bas terbiar di hadapan TNB Kulai. Pemeriksaan awal mendapati rangka mayat itu sukar untuk dijustifikasi dari segi jantina, umur dan tempoh kematian. Berikutan mayat telah mereput lebih 50% berdasarkan pandangan mata kasar selain terdapat ulat. Bagaimanapun, rangka mayat itu telah dihantar ke Hospital Sultanah Aminah HSA bagi proses bedah siasat. Berdasarkan laporan bedah siasat yang dikeluarkan HSA mendapati wanita berkenaan dianggarkan berusia 25 tahun ke atas dan terdapat kecederaan di bawah kulit bahagian kepala. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai bagi membantu siasatan. Ini pula adalah kenyataan media Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berkenaan maklum balas laporan akhbar utusan Malaysia bertarikh 13 April 2023 bertajuk Cerapan Anak Bulan Lebih Ketat dan Teliti. Laporan akhbar berkenaan bahawa hasil cerapan 1 Syawal 1443 Hijriah iaitu 2 Mei 2022 yang lalu tidak sah dan terbatal adalah tidak benar sama sekali. Ini kerana hasil cerapan tersebut telah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Malaysia. Pada petang 29 Ramadan 1443 Hijrah, anak bulan telah berjaya dikesan melalui teleskop oleh salah seorang ahli jawatan kuasa melihat anak bulan wilayah Persekutuan Labuan dan imej yang diperolehi telah disemak oleh jawatan kuasa berkenaan. Selain itu, kaki tangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM yang merupakan ahli jawatan kuasa tersebut juga telah dapat mencerap hilal melalui peralatan teodolit. Imej yang diperolehi kemudiannya disahkan oleh Ketua Jawatan Kuasa melihat anak bulan Labuan yang bertugas pada petang tersebut dan dilaporkan kepada Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan yang berada di lokasi cerapan rasmi Menara Kuala Lumpur. Satu perbincangan khusus juga kemudian dilaksanakan oleh Sahibus Samahah Mufti bersama pakar falak dan ahli jawatan kuasa melihat anak bulan wilayah Persekutuan untuk mengesahkan imej yang diperolehi dengan membandingkan data-data hilal yang disediakan sebelum keputusan menerima kenampakan tersebut dibuat. Kenampakan hilal tersebut kemudiannya dilaporkan kepada Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Malaysia untuk diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sehubungan itu, kenyataan bahawa pengisytiharan penampakan hilal Syawal 1443 Hijriah iaitu 2 Mei 2022 di Labuan terbatal adalah amat tidak tepat dan sangat mengelirukan. Masyarakat juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan berautoriti sebelum mengeluarkan sebarang komen. Bagi tahun ini, pihak JAKIM menyeru kepada masyarakat awam supaya menghentikan sebarang polemik dan menunggu hasil keputusan cerapan Syawal 1444 Hijriah yang akan diisytiharkan pada malam 29 Ramadan 1444 Hijriah bersamaan 20 April 2023 oleh Penyimpan Mohon Besar Raja Malaysia. Kenyataan ketiga adalah kenyataan media Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berkenaan penyebaran kenaikan allowance guru kafar dan bantuan one-off kepada imam, bilal, siak, guru kafar dan takmir 2023. Menurut pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, amat memahami akan kegusaran beberapa pihak mengenai pembayaran kenaikan allowance ini yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari 2023. Pihak JAKIM akan menguruskan penyaluran semua pembayaran berkenaan melalui kerajaan negeri sebaik sahaja peruntukan tersebut diterima. Pembayaran kenaikan allowance guru kafar akan dibayar secara tunggakan bermula Januari 2023 kepada semua guru kafar di seluruh negara dengan
Dengan kenyataan ini, pihak JAKIM menafikan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan bahawa bayaran bantuan one-off kepada imam, Bilal dan guru kafar tidak termasuk dalam senarai bantuan oleh pihak kerajaan. Awas semua, jangan terpedaya dengan love scam. Cinta sejati hanya hadir dalam dunia realiti. Usah mencari peneman yang sekadar menghiburkan hati kerana kelak jiwa dan harta anda akan merana. Jangan mudah menjadi mangsa tipu-tipu cinta. Semak sebelum buat transaksi kewangan atau sahkan nombor telefon dan akaun di laman semakmul.rmp.gov.my. Kebiasaannya mangsa adalah individu yang tamak dan individu yang dalam kesunyian. Ingat, jangan layan individu yang tidak dikenali di media sosial. Serta jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu indah untuk dipercayai. Sentiasa membuat semakan di Semak Mule. Awas terusnya, jangan mudah terpedaya terhadap tawaran kerja yang mudah dengan gaji yang lumayan. Penipuan pekerjaan dalam talian biasanya suspek akan menghubungi mangsa melalui media sosial atau aplikasi permesejan dengan menawarkan pakej pekerjaan yang mudah berserta gaji yang lumayan. Tip yang boleh anda lakukan adalah sentiasa menyemak tawaran dengan agensi berkaitan bagi memastikan kesahihan, dan sekiranya tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhenti seketika dan berfikir. Berhati-hati terhadap skamer baju raya. Pengguna yang bijak, skamer dielak. Bagaimana caranya? Anda perlulah selidik terlebih dahulu latar belakang atau maklumat peniaga. Elakkan membeli melalui ejen atau peniaga yang diragui, terutama melalui WhatsApp, Instagram dan Telegram untuk mengelak penipuan e-dagang. Pastikan anda membuat pembelian baju atau persiapan raya melalui laman sesawang yang berdaftar dengan SSM dan mempunyai sekuriti yang dipercayai. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Jangan ke mana-mana. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru. Kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Pada kami, ini adalah satu benda yang kami fikirkan sesuai, mengambil kira kehendak semasa dan juga keperluan masa hadapan. Kalau kita tengok balik struktur akaun di KWSP, kita ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 kita cuma boleh bawa keluar pada umur 55 tahun dan itu adalah khusus untuk persaraan. Untuk akaun 2 pula, terutamanya pengeluaran yang dibenarkan adalah pengeluaran pendidikan, pengeluaran perumahan dan juga pengeluaran kesihatan. Okey. Which is kami anggap akaun itu adalah akaun pra-persaraan. So, untuk mengimbangi keperluan sekarang keperluan masa hadapan, kami merasakan bahawa adalah lebih sesuai jika kita gunakan akaun 2 sebagai asas untuk fasiliti sokongan akaun 2. Okey. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kita aktifkan segmen Semasa. Bertitah agar penceramah di negeri Pahang perlu mempunyai tauliah. Baginda mengingatkan bahawa hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam yang diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid atau surau di seluruh negeri.
Mahat di Pahang ini harus mendapat tauliah yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan ini adalah tanggungjawab bersama, khususnya pihak-pihak ahli jawatan kuasa masjid. Dan mereka-mereka yang nak memberi ceramah ataupun mengajar, biarlah mematuhi undang-undang agama Islam, undang-undang syariah kita yang berlandaskan kepada undang-undang syariah dan syariat ahli sunnah wal jamaah. Keberkatan Ramadan yang semakin menghampiri ke penghujungnya dimanfaatkan sebaiknya oleh Kelantan FM untuk menyantuni golongan yang memerlukan menerusi program Kelantan FM Ambil Peduli. Program itu melibatkan hampir 50 orang pelajar. Dengan sambutan Hari RTM ke-77 dan juga sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita meneruskan lagi program-program keperhatianan kita, kecanaan kita. Alhamdulillah, dengan sokongan daripada rakan-rakan strategi kita membawa bersama sumbangan itu untuk kita agihkan dan kita sama-sama dapat merasailah nikmat Ramadan dan juga dapat merasai kegembiraan bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahfiz di Mahat ini dan juga pengurusan tahfiz yang kalau kita lihat memerlukan banyak lagi bantuan dan juga sokongan daripada orang ramai. Ini adalah sebahagian daripada CSR AKPK Kota Baru lah. Kita memang selalu buat setiap tahun. Cuma tahun ni kami sangat berbesar hati dapat berkolaborasi dengan RTM melalui Kelantan FM ya. Alhamdulillah. So menyumbang lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ni memang menjadi sebahagian daripada AKPK lah. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang membantu Mahat Tahfiz kami ini dengan sedikit sumbangan yang diberikan untuk amat-amat meringankan keperluan pelajar tahfiz di sini, keperluan guru di sini, sebab kami hari-hari di sini iftar bersama dengan pelajar dan kami mendoakan orang yang memberi sumbangan kepada kami. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Taala membalas dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. Akan menambah 10 pasar tani bagi inisiatif jualan khas Syawal Madani bermula 15 April ini di seluruh negara. Inisiatif tersebut merupakan salah satu usaha Fama bagi meningkatkan jualan dan memasarkan hasil pertanian. Panjang Ramadan dan Syawal nanti, insya-Allah keterjaminan makanan ianya cukup. Cuma pihak kementerian satu lagi, KPDNK di bawah Datuk Seri Sarudin Ayub, mereka itu yang mengawal harga. Kita memang sekarang ini ditambah 10 lagi, tetapi Fama akan membuat gerakan tempat jualan sehingga ke 2,000 tempat pada kali ini. Polis Perak mengesahkan punca kematian Kopral Muhammad Nasri Muhammad Nasib disebabkan kecederaan di kepala akibat jatuh secara konsisten. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, keputusan itu diperoleh hasil bedah siasat dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB. Jenazah Allahyarham Kopral Muhammad Nasri diserahkan kepada Angkatan Tentera ATM sebaik urusan bedah siasat selesai. Jumaat lalu, Allahyarham Kopral Muhammad Nasri, anggota Batalion ke-25 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Seri Bentong Pahang itu dilaporkan hilang pada pukul 5 petang. Ketika kejadian, mangsa bersama 5 anggota lain menjalankan operasi di kawasan pedalaman hutan simpan belum digeri. Mayat lelaki berusia 30 tahun itu ditemui berhampiran sungai dalam hutan berkenaan. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke Hospital Kementerian Kesihatan KKM pada awal bulan ini menunjukkan tren peningkatan, kata Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Bagaimanapun beliau berkata, tren itu tidak membebankan perkhidmatan kesihatan dan hospital. Tambahnya, kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital meningkat 17.6% pada awal April berbanding Mac lepas. Majoriti pesakit yang dimasukkan ke hospital adalah golongan berisiko tinggi seperti warga emas
cemas serta individu dengan komorbid. Walau bagaimanapun, kebanyakan kes bergejala ringan, stabil dan situasi COVID-19 kekal tidak membimbangkan. Dr. Zaliha berkata, setakat awal tahun hingga Selasa lepas iaitu 11 April, kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan hanya 0.3% berbanding gelombang Delta dengan CFR yang tinggi iaitu sebanyak 2.1%. Kematian pesakit yang tidak pernah divaksinasi adalah 6 kali lebih tinggi berbanding pesakit yang mendapat 1 dos penggalak. Beliau berkata, meskipun dalam kesibukan membuat persediaan musim perayaan yang akan tiba, masyarakat digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka apabila hadir ke tempat awam yang sesak dan sempit yang mana penjarakan fizikal sukar diamalkan seperti di Bazar Ramadan dan ketika sambutan Hari Raya. Golongan isi rumah berpendapatan di bawah RM5,000 kini layak memohon Rumah Mesra Rakyat RMR di bawah seliaan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Program RMR itu sebelum ini hanya dibuka untuk mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sahaja. Mulai tahun ini telah memakai sistem modul pembinaan baru. Okey. Yang saya dapati rekod pembinaan rumah paling singkat, paling cepat boleh siap dalam tempoh 25 hari. 25 hari kira boleh siap satu unit rumah. 3 minggu saja. Sebab itu semua sempat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, rekod kita 25 sampai 60 hari. Kita pakai modul sistem baru, industrial IBS atau modul baru, kita dapat mencapai rekod itu. Kerajaan menyokong sepenuhnya pelaksanaan projek-projek yang menggunakan teknologi hijau atau amalan rendah karbon. Ini termasuk pembangunan sektor tenaga hidroelektrik di seluruh negara. Sasaran yang disebut hanyalah untuk memperluaskan dan melipat gandakan segala perkara yang seumpama ini. Stesen jenis kuasa hidro yang di bawah tajuk besar iaitu kelestarian alam sekitar. Itu sasaran utama di bawah Kementerian Kewangan kerana kita terikat dengan konvensyen antarabangsa yang lain yang mengharapkan agar kita mengadakan projek-projek yang lestari alam sekitar. Pengendali bas henti-henti perlu mematuhi ketetapan masa mengikut jadual sekurang-kurangnya 80% setiap hari bagi mendapatkan dana sokongan sementara bas berhenti-henti ISBSF. Syarat terbaru tersebut ditetapkan Kementerian Pengangkutan MOT bagi agihan dana ISBSF berdasarkan kontrak perjanjian antara kementerian dan pengendali bas. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, penambahbaikan itu penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan bas kepada orang ramai. Beliau berkata, kerajaan tidak akan membayar subsidi kepada pengendali bas tersebut untuk semua laluan sekiranya gagal mencapai tahap keberkenaan. Tambah beliau, penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai juga diwajibkan. Sebagai antara penambahbaikan kontrak perjanjian dana, 37 syarikat bas henti-henti menandatangani perjanjian berlanjutan kontrak ISBSF dengan peruntukan kira-kira RM169.87 juta. Satu pelan pembangunan prosedur operasi standard SOP pembersihan pasca banjir akan dibangunkan iaitu SW Corp Malaysia Johor selewat-lewatnya hujung tahun ini. Ia memfokuskan kepada SOP pengurusan masa kerja-kerja pembersihan sisa pepejal berpunca daripada banjir. Pengarahnya Syairul Isyam berkata, tempoh 2 bulan diambil kali ini bagi kerja-kerja pembersihan pasca banjir berbanding sebulan atau kurang sebelum ini. Ia disebabkan kerja-kerja pembersihan dilaksana berperingkat mendatangkan keadaan banjir teruk terutama di Batu Pahat. Katanya kelewatan pengurusan boleh mengakibatkan pencemaran wabak penyakit. Kerja-kerja pengurusan pasca banjir selesai dengan lebih 10,000 tan sisa pepejal dikutip dan akan dilupuskan.
9 motosikal dan 4 skuter elektrik musnah dalam kebakaran di hadapan Pusat Beli Belah Suria KLCC. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata, dalam kejadian pada 3.45 petang itu, seramai 15 anggota bersama 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Tun Razak dan Kamat telah dikerahkan ke tempat kejadian. Setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian, mendapati terdapat insiden kebakaran 13 buah motosikal dan 4 buah skuter elektrik. 9 motosikal dan 4 skuter elektrik terbakar sepenuhnya, manakala 4 motosikal yang lain terbakar antara 3 hingga 20%. Menurutnya, api dapat dikawal sepenuhnya pada 4 petang dan punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan, selain tiada mangsa terlibat. 3 wanita direman 5 hari kerana disyaki menyeleweng dana sebuah syarikat pusat urut terkemuka berjumlah jutaan ringgit. Ketiga-tiga wanita berumur dalam lingkungan 50-an itu terdiri daripada 2 pengarah syarikat pembekal minyak urut, manakala seorang lagi adalah isteri kepada bekas pengarah urusan syarikat pusat urut tersebut. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, ketiga-tiga individu itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM ketika hadir memberi keterangan kerana disyaki telah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran palsu untuk memanipulasikan syarikat antara tempoh 2017 hingga 2019. Mereka dikatakan menyeleweng wang tersebut menerusi pembelian minyak urut pada harga tinggi berbanding harga pasaran menerusi syarikat pembekal yang merupakan proksi mereka, melibatkan jumlah pembelian bernilai 9 juta ringgit. Sumber itu berkata syarikat berkenaan dikatakan mengalami kerugian anggaran 1.8 juta ringgit akibat pembelian tersebut. Perintah reman bermula 13 hingga 17 April dikeluarkan oleh Magistrate Irza Zulaika di Mahkamah Magistrate Putrajaya selepas SPRM membuat permohonan tersebut. Pastikan sahih berat sekali lagi, terus setia bersama kami kerana minit-minit yang terakhir kita ada segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau kemasukan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Situasi sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu ramah yang mampu milik untuk semua orang kan. Kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5 harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Berpuas hatilah dengan Bazar Rahmah ni. Jimat betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Membantulah. Selalu kan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu Rahmah ni macam taklah membeban lah. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ni jadi dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan lah. Jadi peluang yang ada ni kita bersyukur. Dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah minit-minit yang terakhir. Seperti biasa, kita aktifkan segmen notifikasi. Seperti biasa, dalam segmen notifikasi akan kami waruakan hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan lensa IPT. Pada malam ini, kita mulakan dengan segmen yang pertama untuk lensa IPT yang diberi nama Lensa IPT Aktual. Dengan topik yang dibawa adalah media sosial, medium, pengajaran dan pembelajaran. Manakala segmen yang seterusnya adalah Lensa IPT Kreativiti, iaitu dengan tajuknya adalah Orienteering, Mencabar Minda dan Fizikal. Dan segmen yang ketiga dibawakan adalah Lensa IPT Inspirasi dengan
Tajuk yang dibawakan adalah Lagu Raya Pilihan Hati. Jangan lupa saksikan Lensa IPT pada malam ini, iaitu 9 malam di saluran Berita RTM, saluran MyTV. Juga anda boleh saksikan di saluran TV1. Untuk berinteraksi, anda boleh terus pergi ke Facebook page Lensa IPT. Jangan lupa, Lensa IPT pada malam ini 9 malam, Jumaat 14 April 2023. Tangani berita palsu. Inilah yang kami selalu war-warkan setiap hari, setiap kali bersiaran. Pastikan sahih. Apa yang perlu kita lakukan adalah kenal pasti sumber maklumat. Pastikan maklumat adalah daripada sumber yang boleh dipercayai dan berkredibiliti. Pastikan tarikh maklumat tersebut adalah yang terkini. Jangan diulang siar. Berita yang 50 tahun lepas diulang siar pada tahun ini. Jangan mudah percaya. Pastikan anda semak #taknakfake. Dan seterusnya, kita ada Raya nak dekat ni, dah servis kereta anda? Ya, penting sekali bagi anda yang melalui perjalanan yang jauh. Pastikan anda membuat servis kereta anda. Pastikan anda periksa alat ganti yang ditukar. Yang pertama, maklumat alat ganti seperti nama pengilang, nombor siri, model kenderaan motor dan lain-lain. Sama ada alat ganti itu baru atau second hand atau yang telah dibaik pulih. Perlu kita ketahui harga alat ganti dan caj tambahan lain jika ada. Buka alat ganti tiruan. Jangan pahakan. Yang pastikan bukan alat ganti tiruan. Itu yang penting ya. Dan pemilikan kenderaan berhak untuk mendapatkan maklumat alat ganti yang ditukar, dibaiki untuk mengelakkan sebarang penipuan oleh pengusaha bengkel ketika proses pembaikan. Anda ada hak untuk mengetahui apa yang mereka tukar. Adakah barang itu ori, second hand ataupun barang yang telah pun diubah suai. Dan seterusnya, kita bawakan kepada anda panduan kekal sihat ketika cuaca panas. Di bulan Ramadan ini, cuaca panas pula. Apa yang perlu dilakukan? Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Banyakkan minum. Ini semasa bersahur bolehlah lakukan. Air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Lebihkan masa. Apakah lebihkan masa? Berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Habis saja selesai melaksanakan kerja, terus pulang ke rumah, tidak berjemur di luar. Dan juga guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Itu antara yang boleh kami bawakan kepada anda. Dan seterusnya, kita ada strok haba. Ini adalah ilmu yang perlu kita ketahui juga. Ya, kecemasan perubatan yang perlu dirawat dengan segera bagi mengelakkan komplikasi dan kematian. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Segera bawa pesakit ke tempat yang teduh. Telefon ke talian kecemasan iaitu 999 untuk bantuan ambulans. Longgarkan pakaian dan basahkan kulit badan yang terdedah ke udara sambil menjaga kesopanan pesakit. Berikan udara segar, kipas pesakit atau halakan kipas secara terus. Boleh meletakkan ais di leher, ketiak dan pelipat paha untuk mengejutkan aliran darah. Ini adalah rawatan penyakit Parkinson. Antaranya kita perlu kawal iaitu dari segi diet yang sihat, pemakanan, aktif secara fizikal, pembedahan untuk pesakit yang sesuai, pengambilan ubat yang disyorkan bagi mengurangkan simptom. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti yang kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Pastikan saya Isnin hingga Jumaat pada pukul 2.30 petang untuk hari Isnin hingga Khamis di saluran TV1, manakala Jumaat di saluran Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.